jumpa pada sesi kuliah pada pagi ini, dan ini kuliah semester kedua untuk tahun inilah. Jadi kita menyambung kuliah subjek kita iaitu falsafah dan kehidupan. Sebagaimana kita tahu, tengok pada skrin itu, ini ialah merupakan subjek elektif jabatan, dan kita ingat balik bahawa apa yang kita ingin capai ialah meninjau relevansi disiplin ilmu falsafah dengan berbagai bidang kehidupan. Arti kata bahawa bagaimana teori-teori falsafah atau prinsip-prinsip falsafah itu dapat diaplikasi dalam berbagai bidang, antaranya dalam bidang sains, bidang undang-undang, bidang pendidikan, pembangunan, dan lain-lain lagi. Jadi dalam arti kata bahawa bidang falsafah ini ialah satu bidang yang tidak hanya satu bentuk perbincangan-perbincangan dari segi teori, tapi ia juga adalah sesuatu yang boleh diaplikasi atau ada peranan dan tugas yang tersendiri dalam membentuk kehidupan masyarakat itu sendiri. Jadi itu antara peranan dan tugas yang kita ingin lihat dalam kelas inilah. Jadi sebagaimana yang kita telah sedia tahu bahawa berlaku perubahan-perubahan dalam kegiatan pentaksiran dan juga kaedah pembelajaran kita disebabkan keadaan semasa, dan kuliah ini juga telah berubah, di mana kita akan membuat apa yang disebut sebagai, kalau boleh tengok tu, ada ini antara kaedah pemarkahan. Kita akan ada beberapa kerja khusus, dan sepanjang semester ni kita kena lengkapkan 50 markah ni. 2 kerja khusus, 1 perbentangan, 2 perbentangan, dan ada peperiksaan akhir atas talian. Ini semua kena ambil perhatian bahawa khusus ini akan ada peperiksaan, tapi ada peperiksaan online. Nanti kaedah-kaedah nanti akan diberitahu, dan ada jumlah sebanyak 50 markah yang akan ditentukan. Ni peperiksaan atas talian ni akan berlaku pada minggu-minggu peperiksaan nantilah. Ini berbeza dengan kursus malam, iaitu kajian teks. Ia sepenuhnya menerusi kaedah pembelajaran dalam kelas. Ini tapi di sini ada yang kita panggil peperiksaan akhir atas talian. Itu maklumat awal yang kita ingin bincangkan. Yang kedua tentang kerja khusus ni lah. Jadi hari ini kita akan ada satu lagi kerja khusus dan perbentangan yang perlu kita sama-sama lakukan. Hari itu sudah kita sudah buat, dan saya sebenarnya masih tak boleh tak boleh nak baca lagi perbentangan tu, kerana
bila di-upload dalam dalam iFolio tu dia macam tak boleh link dengan YouTube mah. Tahu sebab apa? Dia punya apa yang dikirim tu tak boleh kita link dengan sistem YouTube dalam iFolio tu, dia macam tak boleh. Jadi barangkali link-link perbentangan tu kena dikirim ke dalam email saya. Daripada situ baru kita boleh link. Nanti kita akan bagi advice. Boleh? Okay. Sekarang ni kita akan saya semalam ada mengirimkan mengirimkan satu kertas baru untuk perbincangan kita. Saya akan rujuk kertas tersebut iaitu apa yang dinamakan sebagai kita ingin lihat uraian ringkas saja tentang, nampak kan? Tak nampak? Nampak kertas? Boleh? Okey. Jadi untuk kejap lagi kita buat diskusi lah sekejap. Dan memberikan beberapa tugas-tugas lah. Jadi yang kita telah kalau kita ingat balik apa yang telah kita belajar dan bincang dalam kuliah yang lalu, kita cuba untuk mengenal pasti definisi falsafah dan skop-skop falsafah itu sendiri. Jadi kita ingin cuba melihat bagaimana falsafah ini satu bidang yang kita panggil bidang yang fungsional. Fungsional artinya satu bidang yang boleh menjadi satu alat atau satu kaedah yang bagaimana saya sebut tadi, ia bukan hanya berkisar dalam dunia teori pemikiran, tapi ia tidak dapat digunakan. Bila fungsional ni maknanya bagaimana kita nak menjadikan dia sebagai sesuatu yang fungsional, sesuatu yang boleh diaplikasi, yang boleh dimanfaatkan dalam segala bidang kehidupan. Kertas yang kita kepilkan ini, saudara boleh lihat ada beberapa orang penulis dan ahli falsafah yang cuba melihat bagaimana falsafah Islam secara khusus telah memberi atau telah berfungsi dalam memberi manfaat kepada kehidupan manusia ini. Ini antara tulisan yang saya dapati dalam internet yang boleh kita lihat bagaimana ia berfungsi. Itu yang kita ingin bincang hari ini, nak lihat hari ini. Bahawa misalnya dia kata, dia menyenaraikan, Syed Hasan ni, dia menyenaraikan 7 perkara yang kita boleh pelajari dari Islamic philosophy. Jadi dia mulakan wacananya dengan mengatakan bahawa ramai di kalangan masyarakat barat yang masih lagi keliru malah tentang apa yang dinamakan sebagai istilah Islamic philosophy itu. Jadi mereka tidak dapat melihat. Kenapa? Mereka tidak mampu untuk mengetahui apakah falsafah Islamic philosophy ini satu yang saya sebut tadi, fungsional tu tak fungsional. Fungsional ni artinya
kalau kita lihat um, kita pergi ke muzium kan, kita pergi tengok barang-barang klasik, tengok apa kat muzium-muzium lama. Kalau kita pergi tengok kereta kuda, pernah tak tengok kereta kuda? Apa ni, tempat kereta kuda tu kan? Jadi dalam kereta kuda tu kita boleh tengok dia ada wujud, bentuk, tapi adakah dia fungsional? Dia sudah tidak fungsional lagi dalam kehidupan. Dia hanya menjadi sebuah perhiasan atau sesuatu yang hanya menjadi kenangan dalam kehidupan. Jadi menjadi suatu pameran. Jadi itu satu contoh. Itu juga kalau kita tengok dalam masyarakat, dalam di rumah-rumah atau kehidupan kita, ada perkara lama masa lalu seperti apa, seperti stereka yang gunakan arang wujud tapi ia tidak lagi fungsional, tak boleh kerana keadaan sudah berubah dan masyarakat sudah berubah penggunaan teknologi itu. Banyak lagi lah alat-alat masakan, alat-alat saya kata nak memerah santan, dulu pakai apa, istilah dia saya pelupa nama dia, tapi menggunakan tangan tu kan. Sekarang ni orang tak buat benda tu lagi, setengah-setengah keadaan. Jadi oleh kerana itulah kita perlu melihat falsafah Islam ini ialah kita tidak boleh menjadikan falsafah Islam ini satu kajian tentang khazanah-khazanah masa lalu. Itu yang menjadi satu kesilapan. Falsafah Islam ini ialah harusnya difungsikan, difungsionalkan atau diwujudkan bahawa ia masih boleh diaplikasi. Malah dia ni ibarat seperti kalau tidak ada, maka kehidupan ini tidak akan menjadi makna. Kalau tidak ada apa yang kita namakan hari ini kapal terbang ke apa panggil kereta api ke, maknanya kehidupan akan menjadi susah dan sukar. Jadi itulah yang kita ingin cuba lihat. Perkara ini hanya boleh terjadi sekiranya fungsi-fungsi falsafah itu dapat kita terjemahkan dalam kehidupan, dan itu menjadi peranan kita hari ini. Jadi dia mengatakan misalnya dalam perenggan kedua ini bagaimana agama Islam pada masa lalu telah memperkayakan wacana falsafah daripada zaman pertengahan sehingga ke hari ini. Jadi dia sebut kat sini, what I mean particularly by Islamic philosophy is the use of rational examination to reach the ultimate truth within the Islamic context. Ini maksudnya. Jadi bila dengan adanya agama Islam, agama itu dilihat telah berperanan, dilihat tidak asing, bukan suatu barang yang klasik atau bahan pameran. Kerana apa? Kerana wujud suatu kegiatan berfikir yang berterusan, yang disumbangkan oleh ahli falsafah, yang menyumbang kepada proses yang kita panggil rational examination, penilaian rasional terhadap segala kehidupan, isu-isu kehidupan hari ini. Dan rational examination ini artinya apa? Yang kita bincang dalam kuliah-kuliah lalu, artinya rational examination itu salah satu daripada amalan atau kegiatan bidang kefalsafahan. Bila kita masuk bidang falsafah, artinya masuk bidang membuat penilaian rasional, penilaian akliyah terhadap isu-isu kehidupan hari ini. Jadi berpandukan kerangka keagamaan. Jadi oleh kerana itulah kita lihat dengan kegiatan rational examination inilah kita
sejarah tamadun Muslim telah melahirkan ramai ahli-ahli falsafah seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, Syekh Ishaq, Ibn Tufail, Ibn Rushd yang kita bincang semalam, dan antara lain Amamullah Sadra yang telah membangunkan teori-teori ilmu dan pengetahuan dan tentang kehidupan hari ini. Dan menerusi falsafah itu, ia telah membawa masyarakat memahami apa yang disebut di sini sebagai ultimate truth. Ultimate truth ni apa? Membawa masyarakat menerusi saluran falsafah itu. Falsafah telah berfungsi menjadi suatu jalan atau landasan yang membawa akal insan kepada pemahaman yang dikenali sebagai kebenaran teragung atau kebenaran yang paling hakiki. Dalam bahasa agama kita panggil membawa kepada penemuan al-haqiqah yang ada dalam kehidupan kita. Jadi daripada sinilah ini salah satu daripada yang kita namakan sebagai fungsi falsafah dalam kehidupan hari ini, dan ia adalah satu bidang yang terus diperlukan dalam kehidupan. Jadi oleh kerana itu dia menyebut namun begitu dia kata walaupun peranan falsafah Islam itu begitu meluas dan sumbangannya begitu banyak sekali sebagaimana tergambar dalam banyak karya-karya oleh ahli falsafah tersebut, tetapi ia masih dilihat sesuatu yang asing pada hari ini. Kenapa? Kerana ni yang saya merahkan ni, but as yet the practical implications of Islamic philosophy which are relevant to Muslims in the West has not been fully explored. Dalam masyarakat Barat masih melihat Islamic philosophy ni sesuatu yang asing, seperti sesuatu yang saya sebut suatu bahan muzium yang tidak ada. Kenapa? Kerana banyak fungsi-fungsi amali, practical implications di sini yang masih lagi belum digali dan diterjemahkan dalam kehidupan masyarakat hari ini. Jadi oleh kerana itulah bagi beliau dia kata pandangan orang-orang Barat ini ialah kerana berakibat daripada satu, kejahilan mereka sendiri, atau yang kedua ialah kerana masih banyak lagi diskusi-diskusi falsafah yang tidak diterjemahkan dalam bentuk amali, dan hakikatnya sebenarnya falsafah Islam ini adalah merupakan suatu yang dipanggil saluran atau jambatan bagi membina apa yang dipanggil membina keamanan dan mewujudkan apa yang dipanggil sebagai hak-hak kemanusiaan dan wanita, serta mendorong kepada apa yang dinamakan free speech, kebebasan bersuara, demokrasi, cross-cultural studies, dan masyarakat yang dipanggil pluralism. Oleh kerana itu, bagi penulis ini, beliau melihat bahawa bagaimana fungsi falsafah Islam hari ini ialah satu, to enhance our understanding of Islamic culture. Dengan ada falsafah Islam, dengan ada ilmu falsafah atau falsafah ini, maka kita atau masyarakat Muslim dan juga orang bukan Muslim dapat memahami apa yang dipanggil kebudayaan Islam itu sendiri. Jadi misalnya dia memberi contoh kat sini bahawa
apa yang kita namakan Islamic Theology atau Usuluddin, atau yang dipanggil ilmu kalam sebagai contoh hari ini. Sebagai ilmu kalam, teologi, ilmu kalam Usuluddin ini ialah salah satu daripada bidang dalam yang kita panggil Islamic culture. Islamic culture ni kebudayaan Islam, ada banyak fungsi-fungsi dia, dan salah satunya aspek yang dipanggil Islamic theology, dan ia tidak boleh difahami hari ini kalau kita tidak memahami apa yang diungkapkan, disumbangkan oleh tokoh falsafah Muslim yang bernama Ibnu Sina. Ini peranan falsafah juga dia membandingkan dengan bagaimana peranan Thomas Aquinas dalam masyarakat Kristian. Dengan Thomas Aquinas, seorang ahli falsafah di dalam masyarakat Kristian, masyarakat Barat memahami satu konsep yang dipanggil Catholicism. Satu wacana yang dibangunkan oleh falsafah yang dinamakan Thomas Aquinas. Dalam tradisi agama Islam, Islamic theology, wacana kepercayaan, antara penyumbang besarnya menurut beliau ialah sumbangan oleh Ibnu Sina. Begitu juga nama-nama lain. Menurut si Ibnu Taimiyah, dia membangunkan istilah Salafism yang hari ini kita boleh menjadi satu perdebatan, dan juga yang dipanggil Sufisma dan lain-lain. Jadi apa yang cuba ingin disebut kat sini iaitu pemahaman dan kesedaran kita tentang sesuatu aspek dalam kebudayaan Islam itu tidak mungkin dapat wujud dan terhasil atau dapat difahami tanpa adanya golongan-golongan ahli falsafah yang sentiasa membincangkan dan membangkitkan perkara-perkara itu dalam tulisan-tulisan mereka. Perkara kedua, dia kata Islamic filosofi ini membawa kita kepada pemahaman atau menambahkan pengetahuan, increase our knowledge of current Islamic movement. Jadi dengan apa dipanggil, ramai yang menggerakkan kegiatan keagamaan Islam hari ini di dunia Islam ini digerakkan oleh ahli-ahli falsafah sebenarnya. Misalnya Jamaluddin Afghani yang kita belajar dalam kuliah PIS hari itu kan, yang merupakan seorang ahli falsafah dan beliau yang menggerakkan kegiatan Islam. Kalau kita belajar kegiatan pergerakan di India, kita akan bertemu dengan Shah Waliullah yang menggerakkan kegiatan. Jadi reinterpreting the faith, approaching Islam rationally and applying Islam to the current world are common among all these various socio-political movements which have a hand in shaping recent events. Jadi ahli falsafah ini, ahli falsafah yang aktif, yang tidak hanya menulis, malah aktif dalam kehidupan amali. Mereka mencipta satu pergerakan dan mengubah suasana kehidupan masyarakat. Jadi sebenarnya ahli falsafah ini ialah boleh mempengaruhi kehidupan masyarakat kita sekiranya mereka benar-benar aktif menterjemahkannya, idea-idea yang wujud dalam kehidupan mereka dan diterjemahkan dalam sebuah gerakan-gerakan kemasyarakatan. Yang ketiga, dia kata kegiatan ahli falsafah Islam juga mendorong manusia kepada pemahaman di antara Islam dengan masyarakat Barat. Jadi ini dapat dilihat bagaimana peranan ahli falsafah pada waktu zaman dahulu yang menubuhkan House of Wisdom, Baitul Hikmah, dalam abad 800 ni. Dan ahli-ahli falsafah inilah yang menggerakkan projek penterjemahan, membawa unsur-unsur yang kita panggil semua sumber ilmu dari Barat, Greek dan Rom ke dalam dunia Islam. Ini peranan ahli-ahli falsafah.
Dan bagaimana dengan gerakan itu, masyarakat kita hari ini, wujudnya pertemuan di antara tradisi agama Islam dan masyarakat Barat. Dan kita saling harga menghargai di antara berbagai sumbangan-sumbangan. Yang keempat, dia kata, dengan menerusi kegiatan falsafah juga, ia telah menggerakkan apa yang disebut sebagai dialog di antara tamadun-tamadun manusia yang lain. Jadi, Islamic philosophy telah menganjurkan the contribution of Islamic philosophy suggests how dialogue among different civilizations is possible and fruitful. For instance, Farabi focus on various levels of language which makes dialogue possible. He also tried to understand Plato and Aristotle in a way which harmonized them with each other first and then with Islam. Jadi sebenarnya apa yang kita panggil dialog falsafah itu sudah pun terjadi begitu lama, dan ia dikemukakan misalnya dalam watak Al-Farabi dalam karya-karyanya yang banyak menunjukkan proses dialog atau interaksi di mana beliau telah menguasai Plato, bagaimana Plato dan Aristotle telah diharmonikan, dan kemudian beliau harmonikan pula dengan warisan keilmuan Islam. Dalam sejarah pengalaman di tanah Parsi, bagaimana ada satu sekolah namanya Illuminative School of Philosophy ini telah digabungkan dengan sistem apa yang dipanggil Western Platonic Philosophy. Dan ini semua ialah sumbangan-sumbangan yang telah dibangunkan oleh ahli-ahli falsafah dalam membentuk kehidupan manusia. Yang kelima, sumbangan falsafah dalam bidang politik. Bagaimana dia telah mengurangkan perasaan satu sifat benci dan ganas, kerana dengan falsafah itu ia telah membawa masyarakat kepada cintakan ilmu pengetahuan dan membina masyarakat yang adil serta tidak bias terhadap sesuatu perkara dalam kehidupan. Yang keenam, meneroka ruang keadilan dalam Islam. Jadi Islamic philosophy menyumbang, menggalakkan apa yang dipanggil rationality dan humanisme. Misalnya Al-Farabi dia kata adalah salah seorang penyumbang kepada ilmu-ilmu yang bersifat humanis. Ibn Rushd yang menjadi perbincangan kita semalam juga ialah antara tokoh yang banyak menunjukkan sifat-sifat kemanusiaan dan lain-lain. Jadi semua ialah eksplorasi sifat-sifat keadilan dalam Islam itu disumbangkan menerusi wacana yang kita panggil wacana bidang falsafah. Dan akhir sekali dia kata peranan ahli falsafah ialah mendukung intelektualisme dan rationalization across the world. Dalam abad ke-21 ini kita lihat berkembangnya kehidupan yang terbuka, demokratik dan menghormati hak-hak dan tanggungjawab terhadap masyarakat wanita terutamanya. Dan ini ialah daripada mana datang ni? Datangnya daripada the results of centuries of intellectual struggle done by our ancestors, daripada semua para ahli falsafah terdahulu. It requires us to analyze of our time and move humanity forward such human values. Jadi ini semua ialah
perkara-perkara yang memperlihatkan bagaimana sumbangan dan fungsi falsafah Islam dalam kehidupan kita hari ini yang harus dihargai. Ini antara 7 perkara yang menunjukkan bahawa hakikatnya falsafah Islam ini bukan suatu yang hanya sebuah bidang yang menjadi kajian-kajian masa lalu, tapi ia ada bermanfaat kepada kehidupan. Dalam tulisan kedua ini, seorang penulis, Muqtada Khan ini, beliau telah menyenaraikan 5 orang ahli falsafah Muslim yang mesti dibaca. Kenapa? Kerana mereka ini antara yang telah memberi sumbangan besar kepada ketamadunan dan kehidupan manusia. Dan oleh kerana itulah mereka ini sebenarnya telah memberi sumbangan yang besar sekali, namun tidak dimengertikan oleh masyarakat Muslim itu sendiri, apatah lagi masyarakat luar. Salah satunya nama dia Al-Farabi. Al-Farabi banyak antara tokoh awal yang penting, malah digelar sebagai Al-Muallim Al-Thani, the second teacher after Aristotle. Kenapa? Kerana kemahiran luar biasa beliau dalam bidang ilmu falsafah. Jadi apakah sumbangan pemikiran beliau? Ada banyak. Kalau kita kaji dalam banyak tulisan-tulisan beliau, kita akan temui antaranya pemikiran falsafah yang besar sekali ialah penulisannya tentang Al-Madinah Al-Fadilah. Al-Madinah Al-Fadilah, atau dalam bahasa Arab disebut the virtuous city. Fadilah ni ialah satu teori kehidupan yang bahagia. Bagaimana sebuah negara yang bahagia, negara terbaik dapat dihasilkan dalam kehidupan masyarakat manusia. Jadi ini antara sumbangan besar Al-Farabi menerusi teori yang disebut sebagai Al-Madinah Al-Fadilah, the views of the people of the virtuous city. Apa yang ada dalam virtuous city ni, dalam Madinah Al-Fadilah ini? Al-Farabi seeks to establish a city based on justice, which like Plato's Republic, that seeks the ultimate happiness of its citizen, and it is guided by the enlightened views of its philosopher. Jadi ini antara contoh bagaimana sumbangan ahli falsafah seperti Al-Farabi dalam bidang falsafah politik. Ini antara perkara yang kita akan bincang sekejap lagi. Yang kedua, seperti Al-Ghazali juga. Al-Ghazali adalah salah seorang ahli falsafah dan beliau banyak memberi sumbangan-sumbangan tertentu dalam bidang kehidupan hari ini. Dan salah satu bukunya ialah Ihya Ulumuddin, The Revival of Religious Sciences. Jadi ini ialah salah satu buku karya yang telah membentuk kesedaran keagamaan, falsafah keagamaan yang kita boleh teroka dalam karya-karya Imam Al-Ghazali. Jadi dalam ramai orang hanya melihat Ghazali dalam pada satu pihak perdebatan-perdebatannya, tapi orang tidak melihat bagaimana sumbangan Ghazali dalam bidang ilmu pengetahuan, membangunkan kesedaran masyarakat terhadap falsafah keagamaan yang sebenar dan membina kerohanian masyarakat. Semalam kita bincang misalnya Ibn Rushd. Ibn Rushd kita sudah lihat
sumbangan menerus dalam bidang integrasi ilmu antara sumber falsafah dan agama dalam bentuk dalam karyanya Faslul Maqal yang kita akan bincang. Jadi ini antara teori-teori falsafah yang telah menyumbang kepada pembangunan manusia hari ini yang disumbangkan oleh tokoh-tokoh falsafah masa lalu. Yang keempat ialah Ibn al-Arabi. Ini juga antara yang penting dan salah satu kitab yang besar yang disumbangkan oleh beliau ialah kitab Futuhat Al-Makkiyah. Ini antara teori-teori kerohanian yang telah menyumbang kepada pembangunan jiwa dan kerohanian masyarakat. Salah seorang pengkaji Ibn Arabi, William Chittick, yang nulis, "To me personally, Ibn Arabi provides the most compelling explanation of the purpose and meaning of creation as a continuous self-disclosure, the jelly of God." Ini antara perkara yang ini teori mysticism yang ada dalam karya-karya Al-Ghazali. Sekali dia kata Ibn Khaldun, kita kena kuasai Ibn Khaldun. Kenapa? Kerana Ibn Khaldun ini antara ahli falsafah yang merupakan falsafah sejarah. Kita kena kaji ni. Kalau nak belajar falsafah sejarah, falsafah sosial, kita kena lihat Ibn Khaldun. Dia antara the first major Islamic thinker who emphasized empirical thought over normative theory. Jadi ini antara sumbangan dalam bidang kajian falsafah sejarah manusia dan tokoh Ibn Khaldun ini tokoh yang penting. Antara bukunya Al-Muqaddimah kita harus kuasai, dan ini antara syur-syur dan pembuktian bagi menunjukkan bagaimana di dalam karya ahli-ahli falsafah itu bahawa ahli-ahli falsafah sejak masa lalu, mereka bila mereka menjalankan kegiatan kefalsafahan mereka, mereka bukan berfalsafah hanya untuk kepentingan keseronokan dirinya, tapi hakikatnya falsafahnya ialah satu falsafah untuk menyelesaikan isu-isu kemanusiaan. Ini dapat dilihat dalam semua 5 orang tokoh ini yang beri sumbangan-sumbangan mereka dalam bidang yang pelbagai dalam kehidupan hari ini. Saya ingat itu saja perbentangan ringkas bagi menunjukkan bagaimana kepentingan kita untuk melaksanakan atau meneroka bidang falsafah ini yang penting pada hari ini untuk bagaimana saya sebut bahawa menjelaskan bagaimana falsafah ini ialah satu bidang yang mempunyai fungsi dalam kehidupan semasa, dan daripada situlah kita perlu meneroka apakah fungsi-fungsi falsafah ini dalam kehidupan kita pada masa ini. Itu saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita akan berdiskusi sekejap.